Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan teruskan lagi kita punya video kali ini, iaitu akan membincangkan lebih tentang chapter 3, integration. Okey. Untuk integration, okey, bab 3 ni kita dia terpecah kepada 4, iaitu yang pertama, okay, kalau kita lihat kat sini, integration as the inverse of differentiation, and then kita ada indefinite integral, and then kita ada definite integral, dan last sekali adalah applications of integration. Okey, untuk hari ini, okey, saya hanya nak membincangkan dua perkara sahaja, okey, iaitu integration as the inverse of differentiation and also indefinite integral. Okey, tanpa membuang masa, okey, kita terus kepada, okey, sebelum kita pergi kepada latihan, okey, suka saya untuk melihatkan sedikit, okey, basic, okey, 3.1. okey. Sebelum ni kita dah belajar differentiation. Okey. So differentiation ni adalah kesinambungan, okey, terhadap integration. Okey, macam mana? Dia adalah satu kesinambungan, okey, seperti yang kita maklum, jika kita differentiate function f, okey, kita akan dapat f prime. Okey, kita punya notation adalah f prime setelah kita differentiatekan function tersebut. Dan inverse, okey, apabila kita cerita pasal inverse, okey, ianya adalah putaran, okey, putaran kepada permulaannya. Okey, so apabila kita differentiate f, kita akan dapat f prime. So apabila kita integratekan f prime pula, dia akan kembali kepada function tersebut. Okey, so ianya adalah satu cycle, okey, complete cycle lah. Okey, fx kepada f prime. So macam mana fx menjadi f prime? Melalui differentiation. Macam mana f prime kembali kepada fx? Ialah dengan integration. Okey, sama juga, okey, untuk y. Tadi kita cerita pasal fx. Kalau y pun sama juga. Y, kalau kita differentiate y in term of x, kita akan dapat dy over dx. So differentiate y in term of x, kita akan dapat dy over dx. Manakala kalau kita integrate dy over dx, itu kita akan kembali menjadi y. Okey, dekat sini suka saya memperlihatkan dia punya notation. Okey, notation untuk integration, simbol notation yang kita menggunakan adalah macam cacing lah. Kita sebut macam cacing, curly kat sini, and then kita masukkan nilai. Contoh kalau kita nak integrate 2x, so kita integrate 2x, lepas tu kat sini kita tulis dx. Okey, maksudnya kat sini adalah integrate 2x in term of. Okey, so ini maksudnya in term of. Okey, in term of apa? In term of x. Okey, so integrate 2x dx maksudnya integrate 2x in term of x. Okey, alright, so itulah sedikit untuk asas kita. Jadinya kita pergi kepada, kita pergi terus kepada example yang pertama. Okey, example yang pertama, given, okey, d dx, okey, maksudnya differentiation. Kita differentiate 4x square, so jawapannya adalah 8x. So if we differentiate 4x square, and then the answer is we will get 8x. Find integration of 8x in term of x. Okey, so kita buat kita punya gambar rajah. Okey, macam mana kita nak inversekan dia. So menurut soalan, okey, yang pertama, okey, soalan mengatakan di sini adalah apabila 4x square didifferentiatekan, jawapannya adalah 8x. So kalau kita menggunakan konsep one complete cycle adalah 8x 8x pula, kalau dia integrate
integrate 8x in term of x, dia akan kembali kepada yang asal. So ini adalah putaran dia. So kita differentiate, atas adalah differentiate, bawah adalah integrate. Okay, so therefore find integration of 8x dx. Okay, kita terus akan dapat jawapan ialah 4x square. Okay, so itulah dia punya putaran dia. Okay, so yang asal differentiate ada jawapan, dan jawapan tersebut kalau kita integratekan dia kembali, kita integratekan jawapan yang telah di differentiate, kita akan dapat yang asal. Okay, so inilah dia yang kita katakan sebagai integration as the inverse of differentiation. Okay, alright. So gambar rajah ni kena kita mahirkan. So ini adalah asasnya. Okay, seterusnya example 2, the coal production, okay, from a coal mine is given by K. So K equals to 48,000. Maafkan saya, tersedap pula. K equals to 48,000, T tolak dengan 100T cube, where K is the mass of coal produced in tons. Okay, and T is the time in years. Okay, so sekarang ni kita nak note kat sini, K adalah mass of coal produced. Okay, and then T kat sini adalah time. Okay, alright. Find the rate of production of coal, okay, iaitu notationnya adalah dk over dt in term of T. So jadinya kat sini kita dah belajar dulu rate of change. Okay, kita dah belajar pasal rate of change. Jadinya kita boleh lah apply kat sini. Okay, yang asal, okay, ini asal yang function K kita in term of T. So kita boleh differentiatekan. So kita differentiate differentiate K in term of T. So kita buat satu persatu lah, yang pertama dan juga yang kedua. So yang pertama, differentiate 48,000 T adalah 48,000. Okay, and then yang kedua kita differentiatekan negative 100 T cube. Okay, so 3 letak depan macam biasa, and then salin balik, and then 3 ni tolak 1. Okay, so negative 300 T kuasa 2. Alright, so ini senang je lah. Okay, untuk mencari dk over dt. Okay, yang seterusnya, okay, ini baru kita nak masuk kepada kita punya bab 3 ni. Yang tadi bab yang sebelumnya kita punya apa tu, kita just refresh sahaja. Okay, so untuk kali ni, okay, baru kita nak masuk kepada bab 3 ni, integration. If the rate of production of coal is given by dk over dt 96,000 minus 600 T square. Okay, so ini yang diberikan. And then find the mass of coal produced. Mass of coal. So ingat lagi mass of coal ni apa? Mass of coal adalah K. So maksudnya dekat sini dia suruh kita cari K equals to what? Okay, in the fourth term. In the fourth term maksudnya dia nak K sama dengan berapa jika T adalah 4 lah. Okay, so 4 tahun, dalam masa 4 tahun. Okay, so kita pergi kepada kita punya gambar rajah inverse kita. So kita ada K sama dengan 48,000 T tolak 100 T kuasa 3. So bila dia differentiatekan, kita akan dapat dk over dt lah, 48,000 tolak 300 T square. Dan kita tahu kalau kita patah balik, maksudnya kita telah integratekan kita punya dk over dt, dia akan menjadi semula K. Alright, so ini gambar rajah yang kita perlu ada. Okay, jadinya soalan dia 9600 dan juga tolak 600 T kuasa 2.
dekat sini 48,000. Awak perasan tak 48,000 sebenarnya boleh dijadikan 96,000. Okey, macam mana? Okey, dengan kita darabkan dengan 2. Okey, kita darab 2. So kalau tak percaya, kita tekan kalkulator kat sini. 48,000 darab dengan 2. Okey, 96,000. Okey, sama juga dengan negatif 300, kita darab dengan 2 pun kita akan dapat negatif 600. So maksudnya kalau sebelah kanan kita darab dengan 2, okey, untuk menjadikan apa kehendak soalan nak. Okey, kita nak kehendak soalan ni yang penting. So jadinya kita kena menghala terhadap kehendak soalan. So kita kena darab dengan 2. So kalau belah kanan ni kita darab 2, so of course this one pun kita kena darab dengan 2. Okey, so therefore K kita adalah 2 darab dengan keseluruhan inilah. Okey, so jadinya dia nak find the mass of coal. Maksudnya find K lah, find K. So jadinya K dekat mana? K adalah di sebelah kiri. Okey, tetapi kita kena darab 2. Okey, kena darab 2. Alright, so darabkan dengan 2. Okey, kat sini saya dah buat. So saya darabkan dengan 2. Okey, darabkan dengan 2. And then ingat lagi, dia nak in the 4th year. So pada tahun yang ke-4. So T adalah 4 lah. So jadinya kita kena masukkan nilai T kita. So masukkan nilai T kita adalah 4. Okay, so and then kita just tekan calculator. So kita dapatlah nilai untuk K. K itu adalah 371,200 tons. Okey, so ianya adalah nilai untuk K. Okey, terbelit-belit dia dah. Okey, jadinya kita selesai pada example yang kedua. Now kita nak pergi kepada indefinite integral. Okey, indefinite integral. Okey, indefinite integral dia ada formula dekat sini. Formula yang kita perlu tahu adalah yang pertama, bila integrate constant in term of x. Okey, dia akan dapat ax plus c, dan kat sini integrate ax to the power of n. So maksudnya kat sini ada unknown and also the index. Okey, in term of x. So apa yang perlu kita buat adalah kita kena salin balik apa yang telah ada, dan kita kena kuasa tambah 1, dan apa yang berada di atas kita kena letak di bawah, and then of course kena tambah c. So for this one, apabila kita integrate, okay, yang pentingnya adalah kita kena tambah dengan c. Okay, kita kena tambah dengan c. C itu adalah constant lah. Alright, so tanpa buang masa, okay, apa kata kita apply kan kepada example 3. Okay, example 3, integrate each of the following with respect to x. Okay, so kita nak integrate 12. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, cara penulisannya adalah, tak nampak. Okay, cara penulisannya adalah integrate 12 in term of x. Okay, so kita kena tulis integrate 12 in terms of x. Okay, so sama dengan 12x. Okay, so nampak dekat sini a akan jadi ax plus c. So kita kena tambah dengan pula tambah dengan c. So 12 akan jadi 12x tambah c. Yang ini pula 1/2 dx. Okey, sama dengan 1/2 x plus c. Okey, dan yang seterusnya, this one, integrate negative 0.5 dx. Okey,
So jawapannya adalah negatif 0.5 apa? X dan plus dengan C. Okey. So itu jika kita nak integrate dalam kita punya soalan hanyalah constant saja, nombor saja. Kalau nak integrate nombor saja, caranya letakkan X dan tambah C, letakkan X tambah C, letakkan X tambah C. Okey, ini cara jika constant. Okey, kita nak integrate constant. Okey, manakala untuk example 4, find the indefinite integral for each of the following. Okey, sekarang ni dia bukan lagi constant. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, so integrate x cube in term of x. Alright. So apa yang perlu kita buat adalah kita perlu salin semula x kuasa 3 tadi, and then kita tambahkan dengan 1. Okey, so kuasa tambah 1 bahagi dengan apa yang di atas kita letak di bawah. Okey, apa yang di atas kita letakkan sahaja di bawah, and then tambah dengan C. Okey, so therefore x kuasa 4/4 tambah dengan C. Okey, so again kita buat lagi yang untuk this one. Okey, untuk this one, yang pertama saya kena ubah kedudukan x kuasa 2 ni dulu. Okey, so kat bawah positif, so bila kita naik akan jadi negatif. Okey, so yang pertama adalah salin semula. Okey, salin semula tambah 1. Okey, lepas tu apa yang di atas kita letakkan di bawah, and then tambah dengan C. Okey, mudah saja. 2x. Okey, 2x. So negatif 2 tambah 1 adalah negatif 1. So negatif 1 tambah dengan C. Okey, and then kena ingat negatif tak boleh berada di bawah. So therefore negatif. Okey, 2 bahagi negatif 1 adalah negatif 2. And then x kuasa negatif 1 adalah per dengan x tambah dengan C. Okey, so ingat, kalau jawapan akhir pastikan kita punya negatif sama ada dekat atas ataupun dekat tengah sahaja. Okey, alright, kita pergi kepada example yang kelima. Okey, example yang kelima, macam mana kita nak lakukan adalah find the integral for each of the following. So integrate 3x square plus 2 in term of x. Okey, macam mana kita nak lakukan? So mudah sahaja. Okey, kita ada dua term kat sini. So apabila ada dua term, so kita agihkan dia. So jangan lupa dx. Okey, integrate 3x square in term of x plus dengan integrate 2 in term of x. Okey, so 3x square macam mana kita nak lakukan? So kita salin balik 2 tambah 1 per dengan 2 tambah 1. Okey, tambah dengan, so ingat kalau integrate constant, okey, kita just 2x sahaja, lepas tu tambah dengan C. Okey, dan jawapan awak akan jadi 3x kuasa 3 per 3 tambah dengan 2x tambah dengan C. Okey, and then kita boleh cancel. So jawapannya adalah x kuasa 3 tambah dengan 2x tambah dengan C. So ini adalah jawapan akhir kita. Okey, so kalau awak nampak kat sini, yang pertama dan juga yang kedua ni, okey, so yang kalau awak perasan yang pertama ni kita menggunakan example 4, okey,
Dan juga yang kedua ni kita menggunakan example 3. Okey, sebab example 4 jika ada unknown dan juga index, dan example 3 hanya untuk constant saja. Okey. So macam ni lah. Okay, yang pertama ada unknown dan juga index, yang kedua ada constant saja. Okay, so kita applykan apa yang kita belajar tadi lah. Okay. Seterusnya untuk B, okay, kita nak integrate X tolak 2, X tambah 6 in term of X. So for this one pula, okay, suka saya expand dahulu. Okay, tak ada cara lain, kita kena expand dahulu. So apabila kita expand, okay, satu per satu, kita akan dapat X square tambah 4X tolak 12. Okay, so kita ada berapa? Ada 1, 2, 3. So jadinya kita kena pecahkan kepada 3 lah. Okay, so integrate yang pertama, kedua dan juga yang ketiga. So X square adalah X kuasa 3 per 3, sebab tambah 1 lepas tu letak bawah. Ini pun sama, 4X kuasa 2 per 2, dan this one negatif 12X. Dan jangan lupa plus C, kena wajib ada plus C. Okay. Dan seterusnya adalah kita selesaikan. Okay, ini akan jadi 2 per 1 dan dah siap. Okay. Untuk manakala untuk C, kita nak integrate X square kurungan 3 tambah 1 over X kuasa 5 in term of X. Okay. So apa yang saya buat adalah, yang pertama saya expand dahulu. Okay, expand yang pertama dapat 3X kuasa 2. Expand yang kedua kita akan dapat X kuasa 2 per X kuasa 5. Okay, X kuasa 2 per X kuasa 5 kita boleh cancelkan. Okay, dia akan jadi apa? X kuasa 2 tolak dengan 5. So dia akan jadi X kuasa negatif 3. Okay, so dekat sini adalah sepatutnya lah. Okay, ini adalah X kuasa negatif 3 lah. Okay, sama je. And then kita buat integration 1 per 1. Okay, 1 per 1. So 3X kuasa 2 adalah 3X kuasa 3 per 3. Dan this one X kuasa negatif 3. So tambah 1 atas, lepas tu yang atas kita letakkan dekat bawah lah. Okay, jangan lupa kat sini wajib kena ada plus C. Okay, and then kita simplify. Okay, tolak 3, negatif 3 tambah 1 negatif 2, negatif 3 tambah 1 adalah negatif 2. Okay, dan kita simplifykan dia lagi. Okay, negatif kita boleh letak dekat bawah. Okay, dia akan jadi positif. Okay, so and then ni negatif dengan positif akan jadi negatif lah. Positif darab dengan negatif akan jadi negatif. Alright. Okay, so selesai kita punya example 5. Okay, so itu adalah dia, kita punya cara-cara macam mana kita nak menggunakan formula yang pertama dan juga formula yang kedua. Okay, formula yang pertama jika kita nak integrate constant saja. Kalau yang kedua adalah kita nak integrate unknown yang mempunyai index. Okay. Okay, kita teruskan kepada example 6. Okay, example 6. Okay, sebelum kita buat example 6, okay, apabila sampai dekat sini adalah kita nak menggunakan, okay, tadi ada yang pertama, yang kedua, ini adalah formula yang ketiga yang kita perlu tahu. Okay, formula yang ketiga ni apabila dia melibatkan indeks yang besar, okay, yang kita tidak boleh
nak expand. Okay, so apabila kita tak boleh nak expand, kalau kuasa 2 kita boleh lagi nak expand, tapi kalau kuasa 3 dan ke atas, ianya akan menyusahkan kita. So daripada situlah wujudnya formula yang ke-3 ni. Okay, cara nak integrate apabila indeks kita terlalu besar, okay, dan tak boleh nak expand. Okay, sukar. Okay, so jadinya sebagai contoh example 6. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, agak sukar untuk kita expand 3x tambah 5 kali. Okay, so kalau 5 kali bukan tak boleh, boleh, tetapi ianya akan makan banyak masa lah. Okay, jadinya kalau kita tak nak makan masa yang banyak, okay, mudah saja. Apa yang perlu kita buat adalah, yang pertama, salin semula. Okay, salin semula 3x tambah 5 kuasa 5. Okay, cumanya tambah 1, sama juga macam tadi. Okay, kita tambah 1 and then letak balik dekat bawah. Okay, dan ekstranya dekat sini, okay, ekstranya dekat sini adalah kita perlu, okay, kita perlu differentiate yang saya double line ni. Okay, awak differentiate semula yang di dalam kurungan ni, and then awak kena letak dekat bawah. Okay, 3x tambah 5. Okay, kita differentiate 3x tambah 5. Okay, saya tunjukkan kat bawah, d over dx 3x tambah 5 ni. Okay, jawapannya apa? So ingat lagi, differentiate 3x tambah 5. So 3x adalah 3, 5 adalah kosong. So jawapannya adalah 3. Okay, so caranya tadi saya ulang balik, salin semula, tambah 1, letak dekat bawah, dan apa yang kita double line ni, yang di dalam kurungan ni, kita perlu differentiate. Okay, differentiatekan yang di dalam kurungan. Okay, lepas tu kita letak dekat bawah. Okay, and then jangan lupalah plus C. Okay, and then 5 tambah 1 adalah 6. 5 tambah 1 adalah 6. So darab dengan 3 lah. So kita akan dapat jawapan. Okay, jangan lupa plus C. Okay, kita ulang balik cara kita tadi macam mana. Okay, kalau punca kuasa adalah, masuk punca kuasa adalah 1/2. Okay, so yang pertama, salin semula. Okay, tambah 1, and then apa yang di atas kita letak dekat bawah. Okay, and then apa yang di dalam kurungan, okay, apa yang di dalam kurungan kita perlu differentiate. Okay, dan apa yang di dalam kurungan yang atas ni kita perlu differentiate dan kita letak dekat bawah. Okay, so 1/2 tambah 1 adalah 3/2, and then kita tekan kalkulator, 3/2 darab dengan 5 adalah 15/2. Okay, so kita simplifykan dia lagi. So 1 bahagi dengan 15/2 adalah 2/15. Okay, 1 bahagi dengan 15/2 adalah 2/15. Okay, so jawapannya adalah 2/15. 5x tambah 2 kuasa 3/2 plus C. Okay, so kena ingat lah. Okay, cara untuk menggunakan formula yang ketiga ni adalah salin semula. Okay, macam biasa, salin semula. Apa yang di atas tambah 1 ni kena letak balik dekat bawah, dan yang di dalam kurungan kita differentiate. Okay, letakkan di bawah macam tu. Okay, so kena latih diri menjawab soalan berkali-kali supaya tidak hilang lah. Okay, alright. Seterusnya kita buat lagi untuk mantapkan lagi kita punya pemahaman. Example 7 pun sama je, kita nak integrate function yang diberikan ni. Okay, yang pertama macam mana kita nak integrate in term of x. So yang pertama, of course, salin semula, kan? Salin semula. Yang tambah 1 yang di atas ni kena letak bawah, dan yang di dalam
kita differentiate kan. Okey, 2 tolak 3x adalah negatif 3. So 2 tolak 3x ni kita differentiate akan jadi negatif 3, kita letakkan dekat bawah. And then plus c lah of course. And then 4 tambah 1 adalah 5. So 4 tambah 1 5. 5 darab negatif 3 adalah negatif 15. Okey. Kat sini ada negatif. Okey. So negatif 15. So therefore kita simplify, sebab negatif tak boleh berada di bawah. 2 tolak 3x kuasa 5 per 15 tambah c. Okey. So sama ada negatif ni letak dekat atas ataupun dekat tengah lah. Okey. So kita cuba lagi sekali. Yang pertama, of course kita nak bawa naik dia dulu. Okey, bawakan dia naik. So positif akan jadi negatif. Dan step yang pertama, of course, salin semula kan. Nampak kita salin semula. Dan yang atas ni tambah 1, letakkan di bawah. Yang di dalam kurungan kita kena differentiate. Okey, letakkan dekat bawah. Okey, 5x tolak 3 akan jadi 5 lah. Kita differentiatekan 5x adalah 5, tolak 3 adalah kosong. Okey, so yang tinggal adalah 5 lah. And then negatif 6 tambah 1 negatif 5. So negatif 5 darab 5 adalah negatif 25. So again negatif tidak boleh berada di bawah. So kita sama ada nak letak kat tengah ataupun dekat atas. Okay. And then negatif 5, sebab dia negatif 5, so kita boleh bawa turun lah. Kita boleh buat turun jadi positif. Okay. Okay, kita pergi kepada example yang terakhir ni. Example 8. Determine the constant of integration. Okay, so constant of integration. So kita punya constant of integration adalah c lah. Okay, kita nak mencari c. Diberikan dy over dx. Okay, ini apa yang diberikan. Okay, where y equals to 25 and x equals to 2. Okay, so yang perkara yang goal kita adalah untuk mencari c. So this is our goal. So macam mana nak cari c? Okay, sedangkan dy over dx mana ada c kan. So yang ada c hanya untuk kalau kita integrate. Okay, so kalau kita integrate saja boleh dapat c, betul tak? Okay, so daripada situ kita integrate lah. So kita integrate both side. Okay, integrate both side. So integrate dy over dx, okay, akan jadi y. Okay, ingat lagi yang pertama tadi yang kita belajar. Okay, integrate dy over dx adalah y. Okay, so integrate dy over dx adalah y. And then kita integrate this one 1 per 1 lah, 1 per 1. So integrate 4x minus 4x cube, lepas tu integrate 6x square, akan jadi this one. And then integrate negatif 3. Okay, so jangan lupalah bila integrate kita mesti ada plus c. So inilah yang soalan mahukan, apakah nilai c tersebut. Okay, so 4. So this one boleh simplify. Okay, so ini akan jadi 2, 1. So kita punya equation adalah y sama dengan x kuasa 4 tambah 2x kuasa 3 tolak 3x tambah c. So jangan lupa dekat sini dia dah bagi tahu nilai untuk x dan juga y. So y 25, x 2. Okey, di mana ada y? Okey, kita letakkan 25. Okey, di mana ada x? Di mana ada x, di situ kita letakkan 2. Okey. And then kita just boleh kita just tekan calculator saja untuk mencari nilai bagi c. Okey.
So 2 kuasa 4. So kita tekan kat sini 2 kuasa 4 tambah dengan 2 kuasa 3 tolak dengan 3, 2. So 26. Okey, so maksudnya 25 sama dengan 26 tambah C. Okey, so kita boleh pindahkan sebelah. So dia akan jadi 25 tolak 26 sama dengan C. So C adalah negatif 1. Okey, alright. So itulah soalan yang pertama. Okey, dia nak mencari C. Okey, dan example 9, gradient function of a curve at point xy is given by dy over dx. Okay, ini dy over dx. Alright. If the curve passes through the point -1, 2, find the equation of the curve. Okay, so kita bayangkan, okay, kita ada satu curve dan kita ada gradient function yang menyentuh, okay, ataupun dia kata kat sini passes through satu point iaitu -1, 2. Okay, alright. So kita dah bayangkan, okay, diagram dia. So daripada situ dia nak apa? Dia nak equation of the curve. So equation of the curve ni y equals to apalah. Okay, so y selalunya y equals to ax square plus bx plus c. Okay, kita nak dalam bentuk ni lah. Okay, tak kisahlah mula dengan kuasa 2 ke ataupun kuasa, dia lebih daripada, dia bukan kuasa 1 lah. Yang penting bukan kuasa 1. Okay, yang penting bukan kuasa 1 sebab dia kata kat sini curve. Okay, so yang pertama adalah kita lihat kepada dy over dx. Okay, dy over dx kita nak dapatkan, motif kita adalah nak dapatkan y. Okay, so macam mana kita nak dapatkan y adalah daripada asas kita yang pertama tadi. Okay, asas kita, okay, dy over dx boleh jadi y jika kita integrate. Okay, jika kita integrate. So macam mana nak dapatkan y adalah kita integrate lah. Kita kena integrate. Dah integrate kiri, kena integrate kanan. So kita integrate both side. Okay, so integrate dy over dx adalah y. And then this one of course kita kena integrate satu per satu. Okay, so 15 per 3 x kuasa 3, and then 4x kuasa 2 per 2 tolak 3x tambah dengan c. Dan kita boleh cancel. Okay, so akan jadi y sama dengan 5x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tolak 3x tambah c. Okay, so dia nak find the equation of the curve. Okay, so kalau awak tinggalkan jawapan awak dekat sini saja, tak boleh sebab ada c, di mana c ni kita boleh mencari nilai c. Okay, kita dah belajar tadi macam mana nak cari nilai c. Okay, dengan substitute negatif 1 dan 2 ni. Ini adalah x, ini adalah y. Okay, kenapa kita boleh substitute? Sebab dia berada di atas curve tersebut. So ini curve kita, so point tu berada di atas curve. So jadinya kita boleh substitutekan, okay, y dan juga x. So y adalah 2, x adalah negatif 1. So kita substitute 2 dan juga negatif 1. So kita akan dapat nilai untuk c. Okay, dan baru kita boleh buat conclusion, okay, terhadap equation of the curve. So y sama dengan 5x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 2. Okay, so jangan biarkan c tersebut tak adalah. Okay, unless soalan tersebut dia kata in term of c. Kalau in term of c tak apalah. Okay, kita boleh biarkan. Okay, tetapi dia tak ada cakap pun in term of c. So therefore kita kena faham bahawasanya c ni perlu dicari. Okay, dan last but not least, subsequently find the value of y when x equal to 1. So this one sangat mudah lah. Okay, dia nak cari y, okay, jika x, okay,
adalah 1. So just kita substitute je lah. X nilainya adalah 1. Okay. So tekan kalkulator akan dapatlah Y sama dengan 6. Alright. So itulah dia. Okay. Itulah dia kita punya subtopik 3.1 dan juga 3.2. Okay. Kita baru halfway kat sini. Okay. Kita ada lagi 2 lagi tajuk subtopik besar kat situ. Okay. Kita nak masuk kepada macam mana nak kira area, and then volume dan application. Alright. So tunggu next video. Take care.